Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Kita berada di sesi yang terakhir, sesi yang paling menarik lah. Jadi semua orang kena stay back untuk mendengar dan juga boleh ajukanlah soalan-soalan kepada panelis kita. Okey, so tajuk kita mentransformasi pengalaman berpaksikan rakyat ataupun boleh dikatakan sebagai transformation of citizen, transformation of the citizens experience, dalam kita menyampaikan perkhidmatan. Jadi saya ingin teruslah kita mengutarakan soalan bahawa kita sering mendengar tentang perkhidmatan rakyat, kerajaan yang berpaksikan rakyat, dan kita pernah dengar tagline rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, sebagai prinsip menjalankan fungsi kita sebagai agensi kerajaan. Banyak inisiatif dan program-program ICT dan libat urus bisnes telah dilaksanakan untuk menyediakan perkhidmatan dalam talian, dan secara digital dan sebagainya. Namun, kita masih mendengar maklum balas atau komen mengenai cabaran perkhidmatan yang terima oleh rakyat. Seperti mana yang diluahkan dalam beberapa media sosial, sistem aduan, agensi dan sebagainya. Dalam hal ini, apakah yang dimaksudkan dengan mentransformasi pengalaman berpaksikan rakyat? Citizens Experience Transformation. Dalam konteks ahli panel masing-masing. Jadi mungkin Datuk Dr. Suhazimah boleh menyentuh dalam konteks perkhidmatan sektor awam secara menyeluruh. Dan kemudian maybe kita dengar daripada Dr. Rifin boleh berkongsi dari segi konteks sektor perkhidmatan pendidikan dan kesihatan, dan Cik Ziad boleh memberikan konteks beliau dalam perkhidmatan di KPKT, Kerajaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan saya mintalah ahli-ahli panel kita untuk memberikan beberapa contoh dalam konteks masing-masing. Dengan ini saya menjemput Datuk Dr. Suhazimah untuk memulakan bicara dan maybe memberikan sedikit introduction tentang apa peranan Datuk sebelum ni sebagai ex-CIO of the government dan juga peranan baru dalam digital Director Pertama Digital Berhad. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Cik Hassan. Saya juga mengabarkan sahabat-sahabat di panel semua. Bila kita berkata tentang transformasi, sesungguhnya ia bukan sesuatu yang incremental lah, mestilah sesuatu yang drastik. Jadi sekiranya kita mengutarakan tentang mentransformasi pengalaman berpaksikan rakyat, bermaksud the terma yang common digunakan adalah customer experience. Yang itu. Jadi dalam konteks perkhidmatan awam, kalau kita bandingkan dengan perkhidmatan komersial, walaupun ada persamaan, dapat juga sesuatu yang unik. Nampak ke video saya? Video tak nampak. Okay. Now. Okay. Nampak dah? Okay, nampak. Okay, Masya Allah. Okay. Jadi, sebelum kita berkata tentang customer experience atau mentransformasi pengalaman pengguna atau rakyat kepada perkhidmatan kerajaan, kita kena juga melihat kepada mentransformasi perkhidmatan digital tersebut. Dalam konteks semasa ni, jika kita lihat daripada konteks komersial memang luas lah, semua telah banyak contoh-contoh di mana perkhidmatan digital telah pun digunakan dengan pesat lah, especially dalam e-dagang, dalam pembayaran tanpa tunai dan sebagainya, dalam media sosial. Tapi dalam perkhidmatan kerajaan bagaimana? Jadi sebenarnya perkhidmatan kerajaan dah berjumpa dengan titik cetusan ataupun tipping point untuk transformasi digital. Ada 3 elemen mengikut Gartner tipping point ini, iaitu satu, teknologi. Teknologi memang dah sedia. Teknologi cloud, teknologi IoT, teknologi AI, of course teknologi
internet or mobile memang matang lah ya. Dan satu poin adalah culture, kebudayaan. Adakah rakyat bersedia sekiranya kerajaan menawarkan perkhidmatan di atas platform digital? Kita dah tengok rakyat Malaysia, dalam konteks Malaysia kan, guna sosial media memang 5 jam sehari lebih. Guna Shopee, guna Lazada, dah familiar, sudah selesa. Jadi yang satu lagi adalah perundangan. Jadi walaupun ada cabaran di dalam aspek mengikut pengalaman saya semasa sebagai mantan government CIO, kita mampu terlampau memula mengkaji apakah halangan-halangan di perundangan, dan rata-rata kita temui sedikit je. Memang boleh get around it ya. So having said that, mungkin kenapa masih lagi ada sungutan tentang tahap perkhidmatan kerajaan yang customer focus, yang berpaksikan rakyat ni. Mungkin kita ataupun sebagai penyedia perkhidmatan mungkin tak berapa jelas apakah maksud customer experience ya. Jadi secara umumnya ialah satu iltizam atau komitmen dari pihak penyedia perkhidmatan tersebut untuk mereka untuk memberi fokus kepada reka bina ataupun design produk atau perkhidmatan mereka tu yang memberi satu pengalaman pengguna yang berkesan dan menyenangkan. Itu bahasa standard lah. In other words, kalau pengguna perkhidmatan kerajaan berbanding dengan pengguna komersial, kerajaan sebenarnya compel rakyat untuk menggunakan perkhidmatan mereka kerana atas dasar keperluan untuk mendapatkan sesuatu dokumen and all that. Jadi perkhidmatan kerajaan tu yang so-called memaksa rakyat untuk berinteraksi dengan kerajaan. Itu satu poin. Yang kedua poin, perkhidmatan kerajaan ni, agensi-agensi kerajaan ni sebenarnya daripada satu kerajaan, dari satu enterprise, ya, public enterprise. So walaupun ada banyak kementerian, ada agensi, ia datang daripada satu enterprise. Kita boleh, agensi-agensi itu boleh melalui reka bentuk, melalui reka bentuk atau architecture yang digarap berlandaskan dengan niat atau dengan iltizam untuk mentransformasi digital atau melalui itu, kita boleh menawarkan perkhidmatan itu sebagai satu kerajaan, whole of government. Jadi contoh kalau Jabatan Penggautan Jalan dengan custom, adakah dua agensi yang memang ada dua agensi yang berlainan, dua kementerian berlainan pun, tetapi mereka ni beroperasi dalam satu ekosistem yang sama. Okay? Education, health, social, dia dalam sektor yang sama, sektor sosial. Ya? Sekiranya pemberi perkhidmatan tu melihat bila mereka bina sesuatu produk atau perkhidmatan tu, melihatnya dalam konteks satu ekosistem, jadi agensi-agensi tu, jadi proses-proses yang direka bina atau dirancang melihat interaksi atau integrasi antara satu proses dalam satu agensi dengan satu proses di atas agensi lain. Itu sebab soalan pertama ni apakah dia kan. Jadi lagi saya nak tambah satu je lagi. Dalam mendefinasi customer experience, ada satu prinsip kita kena pegang. Empathy. Sebab walaupun kita penjawat awam, walaupun kita pemberi perkhidmatan, walaupun kita swasta yang beri perkhidmatan dalam kerajaan, bagi kerajaan, kita juga adalah rakyat. Ya. Jadi ini ada 5 perkara, 5 ciri yang perlu dilihat ya. Ciri-ciri customer experience, ciri-ciri bila kita nak mentransformasi tawaran perkhidmatan tu, sistem tu ataupun perkhidmatan tu mestilah boleh digunakan. Jadi mudah digunakan. Tak kiralah keupayaan rakyat tu. Ada rakyat yang tak ada smartphone, ada rakyat yang tak ada phone, ada rakyat yang langsung tak ada akses digital. Jadi mestilah boleh digunakan. Itu satu ciri pertama. Ciri kedua, mestilah terangkum dan saksama. Ya,
mesti memberi kemudahan kepada target audiens atau rakyat atau pengguna yang berlainan keupayaan. Ya, terangkum, jangan digital savvy saja kita punya target, ataupun worse, sebab kita nak kata for non-digital savvy, kita takut nak offer digital. Itu pun ada juga di other end of the spectrum. Ya. Satu lagi yang ciri yang keempat adalah dia sepatutnya enjoyable lah kepada pengguna tu, suatu pengalaman yang menggembirakan, menyenangkan. Dia akan rasa connected to the service yang dia gunakan. Ya, macam mana dia connected dengan Instagram, macam mana dia connected dengan Facebook. Jadi kalau dia guna mobile feature dalam yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan ke, MySejahtera ke, adakah dia rasa connected dengan MySejahtera? Contoh, ya kan? Jadi yang ciri yang terakhir, which is my last point, adalah mestilah berguna, mestilah memenuhi keperluan atau menyelesaikan masalah rakyat. Ya? Kita tak boleh buat, kita rasa ini yang diperlukan rakyat, kita pun tawarkan dia dalam bentuk mobile. Tengok-tengok tak ada orang guna pun. Ya. So I think saya rasa itu saja bagi untuk kali ini. Saya serahkan kepada mungkin rakan panel lain ataupun Cik Hassan lah. Okey, terima kasih Datuk. Okey, well said. Bermakna kita nak memberi, kita perlu empathy kepada apa yang rakyat perlukan untuk memberikan perkhidmatan yang menyenangkan dan menyelesaikan masalah mereka. Okey, kita beralih kepada Dr. Arifin. Dr. Arifin ni adalah seorang medical doctor, bukannya doktor PhD saja. Dia medical doctor. Jadi kita minta beliau share tentang pengalaman mereka, beliau tentang apa yang dimaksudkan dengan pengalaman berpaksikan rakyat. Dipersilakan doktor. Unmute ni. Terima kasih Cik Hassan kerana memberikan peluang pada saya. Pertama sekali saya nak cakap terima kasih kepada Yasa dan juga penganjur kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman tentang topik yang kita bincangkan. Okay, sebagai seorang pengamal perubatan, memanglah dia ada perspektif yang berbeza. Walaupun ada perspektif berbeza, tapi saya memang bersetuju dengan apa yang telah diberitahukan, dibentangkan oleh Datuk Dr. Suhazimah tadi berkaitan dengan empathy, berkaitan dengan memberikan perkhidmatan yang menggembirakan. Tapi secara tidak langsung, tidak ada orang yang gembira untuk masuk hospital kecuali kalau dia tidak mau pergi ke tempat-tempat seperti mahkamah dan seumpamanya. Selepas berkata demikian, bagi saya pesakit yang datang ke hospital ni adalah daripada golongan yang terdesak. Sebab tidak ada orang yang nak sakit dan tidak ada orang yang nak datang ke hospital kecuali kalau dia bekerja di hospital. Sebab anak saya selalu cakap, kata ayah saya selalu masuk hospital, tiap hari masuk hospital dan dia masuk ICU tiap-tiap hari. Tapi sebenarnya daripada segi pemahaman ataupun perspektif saya, apabila dia cakap pasal berpaksikan rakyat ni, dia melihat balik kepada pelanggan utama. Dan disebabkan oleh kerana saya bekerja di hospital pengajar umum ataupun awam, maka kita ada 3 golongan pelanggan yang kita kena paksikan kepadanya. Iaitu pertama sekali ialah pesakit, mana pesakit yang datang ke hospital untuk mendapatkan khidmat kesihatan. Keduanya adalah pelajar-pelajar perubatan dan juga pelajar pakar perubatan yang datang untuk mendapatkan latihan, sama ada latihan prasiswazah ataupun latihan pasca siswazah. Jadi yang ketiga adalah golongan pembekal. Jadi apabila kita nak mengatakan transformasi untuk berpaksikan kepada rakyat atau pelanggan ni, maka kita mesti menggarapkan supaya semua perkhidmatan ni adalah dia dipaksikan kepada 3 golongan tersebut. So untuk memudahkan, saya ambil contoh daripada segi pesakit. Now, apabila kita nak cakap kata berpaksikan pada pesakit, macam mana kita nak membuahkan perkhidmatan yang berpaksikan kepada pesakit. Jadi kita perlu melihat kepada keperluan pesakit itu sendiri. Seperti mana yang Datuk Suhazimah beritahu tadi, penglibatan perkhidmatan kerajaan itu adalah satu kemestian di mana rakyat mesti berinteraksi dengan kerajaan untuk mendapatkan perkhidmatan, untuk mendapatkan dokumen, untuk mendapatkan pas perjalanan dan seumpamanya. Begitu juga dengan pesakit. Pesakit perlu datang ke hospital, tetapi
Sebelum pada ni, bila saya muda dahulu, doktor di hospital tu dia macam Tuhan. Dia boleh buat semua benda. Tak ada orang yang akan tanya kenapa dia buat sesuatu. Tapi dalam keadaan sekarang ni, terdapat banyak perubahan di mana doktor tu sendiri boleh dibawa ke mahkamah untuk memastikan apa yang dibuat tu adalah beretika dan juga mengikut kepada standard ataupun piawaian yang telah ditetapkan. Dan sekarang ni ada banyak piawaian dan ada banyak undang-undang yang perlu dikaitkan. So disebabkan oleh kata perubahan ni, maka perkhidmatan tu perlu ditukar untuk menjadikan berpastikan kepada pesakit dengan memastikan keselamatan pesakit. Sebab bila kita tengok perkhidmatan kesihatan sekarang ni, dia bukan macam dulu makan ubat ataupun telan ubat sihat. Sekarang ni kita ada berbagai-bagai cara yang boleh membawa maut secara orang kata secara ekstrimnya, ataupun kenapa? Disebabkan oleh kerana kita melakukan pembedahan. Contohnya pembedahan kardiotorasik, kita berhentikan jantung, kita sambung pesakit kepada alat peralatan jantung dan paru-paru. Jadi disebabkan oleh kerana itu, kita mesti pastikan keperluan pesakit itu dipenuhi dahulu, bukan kepada keperluan doktor yang merawat ataupun kaki tangan perubatan. Sebab sebelum pada ni, bila kita lihat kenapa rakyat tak mahu datang kepada hospital awam, kerana dia kata masa lama, sesak, terlalu ramai orang, lepas tu kaki tangan sombong, tidak mahu bercakap, tak pernah senyum. Itu komplain yang selalu kita ada. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ialah menukar perspektif pesakit ataupun waris kepada pesakit tu. Hospital awam bukan macam tu sekarang ni, dan hospital awam mestilah lebih baik daripada hospital private, kerana kita memberikan perkhidmatan kepada mereka yang betul-betul memerlukan, mereka yang di dalam keadaan terdesak. Jadi untuk memastikan tu, keselamatan pesakit tu adalah satu benda yang penting, dan ini bukan hanya berlaku di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Dan kita boleh bincang lebih lagi berkaitan dengan tu, tapi kita nak poin yang saya nak beritahu ialah sekiranya perkhidmatan tu hendak menjadi berpaksikan kepada pesakit, dia mesti ada beberapa komponen macam apa yang Dr. Sulaiman beritahu. Dia mesti nombor satu, selamat. Tidak ada orang mahu datang ke hospital yang tidak selamat untuk meninggal, dan seumpamanya dia mesti berkesan, efektif. Maknanya bila makan ubat, penyakit sembuh. Bila ada tumor ataupun tumbuhan itu dibuang. Seterusnya, dia mesti tepat pada masanya. Kita tak nak masuk hospital 3-4 hari doktor tak tengok. Maknanya bila masuk hospital, doktor terus tengok dan berikan tu. Dia mesti cekap dan juga mesti saksama. Dan ini adalah komponen-komponen yang menunjukkan paksi kepada rakyat tu, yang merupakan komponen penting untuk kita garakkan dalam transformasi. Dan mungkin pada segmen yang seterusnya, kita akan tengok pula macam mana nak dapatkan benda tu. Jadi saya berhenti kat sini dan serahkan balik kepada Cik Hassan. Okey, terima kasih Dr. Arifin. Okay, memang tepat sekali lah. Maknanya kita kena tahu siapa kita punya customer. Who is our customer, okay? Dan juga apa yang penting bagi mereka, supaya mereka boleh menyelesaikan dalam konteks Dr. Arifin masalah kesihatan mereka. Okey, kita beralih kepada panelis kita yang ketiga, Cik Muhammad Ziad. Dia ni memang special sikit. Dia pun daripada bisnes. Mungkin Cik Ziad boleh share tentang your konteks dan tentang definisi mentransformasikan pengalaman berpaksikan rakyat. Dipersilakan. Okay, boleh unmute dan terus bercakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua panelis. Terima kasih Encik Hassan, pihak IASA yang memberikan peluang pada saya untuk kita share experience berkongsi-kongsi pengalaman bagaimana kita melaksanakan enterprise architecture ni lah dalam sektor awam. So apa yang saya punya point of view panjang bekerja dengan perkhidmatan awam, almost 17 tahun, saya dah lihat dah ada beberapa perkembangan yang baik dalam perkhidmatan awam, terutamanya dari segi business process lah. Dulu kita dari segi perkhidmatan awam ni dia terkenal dengan birokrasi dan red tape. Itu tak dapat dinafikan lah. Dia satu prosedur dia mengambil masa yang terlalu lama. Dan satu prosedur yang kecil pun dah mengambil masa berhari-hari.
disebabkan oleh struktur dan hierarki dalam sebuah organisasi kerajaan itu sendiri. Ya, saya ada pengalaman bekerja di sektor swasta dan sektor awam, dan perkara itu saya nampak huge gap lah semasa tahun awal tahun 2000 pun. Tahun 2000 dah, ya of course lah, pihak kalau syarikat swasta ni dia profit oriented. That's why lah kebanyakan perkara dia perlu bergerak dengan laju dan untuk memastikan dia punya apa yang dilaburkan investment single cent tu dia akan balik pulangan dalam bentuk profit. Tapi dia berbeza dengan kerajaan. Kerajaan ni lebih kepada perkhidmatan servis. Tapi disebabkan oleh beberapa prosedur yang tertentu, birokrasi menyebabkan servis tu kadang-kadang dia sampai lambat ataupun tak sampai pada golongan sasar. Dan investment yang dibuat oleh kerajaan pada masa itu, dia sometimes ada yang dia dari segi compare dari segi kalau kita buat CBA lah contohnya, dia pulangan dia maybe low rendah daripada 30% sajalah kalau kita buat anggaran kasar. So dia tak efektif, cost efektif. Tapi bila perkembangan dan dari semasa ke semasa, teknologi comes in and then computerized, kita ada automated system. Now we are going for IR version 4, IoT, Internet of Things. Dan dia tambah pula bila government dah mula adapt government EA framework di bawah One Government EA ni. Kita nampak dia punya changes tu, perubahan tu drastic. Kita nampaklah perubahan tu. Ini pengalaman saya lah bila berkhidmat di perkhidmatan awam. Kita nampak dulunya business proses yang terlalu lama kita dapat kurangkan. Contohnya macam permohonan lesen. Kalau saya buat permohonan lesen untuk syarikat-syarikat pajak gadai dan pemberi pinjam wang. Dulunya mengambil masa yang terlalu lama, even 1 year untuk satu lesen. Tapi bila kita try improvise, kita potong prosedur the business process tu yang tidak perlu, kita singkatkan daripada 7 layer kepada 3 layer. Dan alhamdulillah lah kita dapat membuat permohonan lesen tu dalam tempoh 3 bulan saja paling lama. Itu pun campur semua sekali lah dengan polis lah sebab of course lah kita kena kawal dalam masa yang sama. Kita nak buat servis yang terbaik kepada kita punya klien, tapi dalam masa sama kita perlu adhere kita perlu patuhi undang-undang dan peraturan sedia ada. Itu government. Itu adalah satu kekangan lah saya nampak. Dia bukan kekangan, dia challenge lah, cabaran kepada badan awam. Tapi kalau business process tu macam saya cakap tadi, kalau tidak perlu kita kurangkan dia punya layer, dan alhamdulillah kita dapat kita dapat sampaikan perkhidmatan yang sama dan keadaan yang lebih efisien. Dan pembaharuan lesen dulu pula kita buat dulu almost 3 months, sekarang 1 hari saja kita dapat buat pembaharuan lesen. This is very orang kata quantum ni lah, satu dampak keberhasilan yang nyata lah kita nampak. Itulah kita boleh buat, kalau kita nak buat measurement secara mathematical dia, memang kita akan nampak lah dia punya keberhasilan. That's why kita ada banyak lagi business process di KPKT. Tambahan pula macam KPKT ni, dia kalau Dr. Arifin punya klien maybe pesakit dan golongan tertentu, tapi KPKT ni I think consists of all Malaysian punya population punya service, daripada yang kecil-kecil, remaja sehinggalah yang dah tua. B40, M40 vulnerable group, golongan rentan, kita pun taking care of. Dia servis dia agak vast, besar. Tapi itulah, walaupun itu adalah satu cabaran yang besar lah kepada pihak PKT. Bagaimana kita nak actually buat sesuatu sistem atau satu perkhidmatan yang betul-betul orang kata apa yang rakyat nak. Sebab rakyat ni ada berbagai-bagai PL dia, ada berbagai-bagai dia punya expectation. Jangkaan dia berbeza-beza antara satu golongan ke satu golongan. Kita buat satu sistem, ingatkan okey, tapi golongan lain pula tiba-tiba dia keluar, ini apa ni, menyusahkan dan tidak betul. So that's why dan saya nampak macam
EA ni betul-betul membantu lah. Ini pengalaman saya kalau untuk enterprise architecture ni, for us di KPKT ni dia dapat, dia is a blessing lah. If saya boleh cakap, dia membantu kita banyak perkara. Terutama dari segi dulunya kebanyakan sistem ni kita serah banyak kepada pihak technical, iaitu pihak IT untuk menentukan dia punya business process. Kita bagi dia tentukan bagaimana satu sistem tu dibuat, kita dari segi perolehan pun kita minta dia buat semua. So tak berkena. Jadi bila tu tak empathy lah benda tu. Yalah, kadang-kadang orang technical ni dia tak faham sangat, dia tahu sistem tu siap. Then I achieve my objective. Dan bila penggunaannya seperti mana Datuk Dr. Suhaizimah cakap tadi, dia tak orang tak feel sistem tu. Kan? Dia bila pakai apa ni? Dia sometimes menyusahkan mereka lah. Tapi bila mana ada perubahan dan sebagainya, kita business people, bagi saya business people should venture more into this. Kita perlu terajui supaya kita tahu apa yang target audience kita perlukan. Sebab kita yang business people yang selalu orang kata dekat dengan klien. Bukan yang support staff tu dia tak berapa pergi ke depan, tapi yang frontliners ni, yang selalu berdepan dengan klien. Mereka tahu apa kehendak-kehendak seorang klien. Tambahan pula sekarang ni kita nampak ada banyak perubahan juga. Kita ada banyak program outreach beyond the counter. Pergi daripada kita buat program mobile daripada kat office kita keluar pergi ke pedalaman. Macam KPKT sendiri, kita daripada kat office kita keluar pergi ke tempat, kita jumpa dengan masyarakat, tanya apa masyarakat perlukan, apa yang dia golongan-golongan ini perlukan. Golongan kita kadang-kadang terlepas, contohnya lah yang paling recently disebabkan oleh pandemik dan sebagainya berlaku. Kita banyak fokus pada B40. Tapi B40 ni perlu kita hot, kita longgok dia dengan banyak-banyak bantuan, dengan bakul makanan lah, apa-apa sampai terlebih-lebih gitu. Tapi kadang kita terlupa pula dengan golongan M40 rentan. Kan? Golongan M40 yang vulnerable group ni. Mereka ni pun susah juga sebenarnya. Nampak gaji mungkin banyak, tapi bila ada pandemik, bila keadaan-keadaan yang terdesak, bukan pandemik pun lah, bukan sebab sebelum pandemik pun mereka dah cukup susah dah actually. Gaji 4-5 ribu potong-potong, duduk di urban, kita ada miskin bandar, dan kita that's why dia kena define miskin bandar tu macam mana lah. Kebanyakan ni M40 ni boleh jatuh kepada B40 anytime. Tapi that's why kita untuk golongan yang business people ni mostly have to know apa punca sebenar, apa masalah isu sebenar yang dihadapi oleh golongan-golongan yang tinggal di urban. Kita hanya tackle symptomatic sahaja, tapi kita gagal untuk memahami the real cause of that. Okay, dan this EA banyak membantu actually. Dan bila mana dah ada banyak automated system, dia banyak membantu kementerian untuk membuat keputusan. Itu Cik Hassan. Okey, terima kasih Cik Ziad, memang panjang lebar. I think very importantly, saya nampak Cik Ziad daripada kementerian dia yang berpaksikan rakyat, dia dapat mengurangkan proses daripada 12 bulan menjadi 3 bulan. Very dramatic, changes, dan juga pembaharuan lesen daripada 3 bulan sampai ke 1 or 2 days sahaja. Sangat-sangat besar. Itu yang dikendaki oleh rakyat dan melihat pada keseluruhan keperluan rakyat. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Tapi sementara itu saya minta para peserta yang lain boleh juga ajukan soalan anda pada ruangan Q&A untuk mengemukakan soalan-soalan anda. Okey. Pendekatan pelaksanaan transformasi berpengalaman berpaksikan rakyat ni actually mengambil kira berbagai perspektif. Ada agensi yang bermula dengan penambahbaikan, upgrade, aplikasi dan juga teknologi. Manakala ada agensi yang memfokus kepada proses bisnes, kompetensi libat urus bersama rakyat ataupun stakeholders, membuat benchmarking ataupun penanda arasan
dan juga merujuk kepada amalan terbaik industri ataupun global dan sebagainya. Jadi kita kan melihat kepada berdasarkan pengalaman ahli-ahli panel, sila kongsikan bagaimanakah anda merealisasikan sesuatu transformasi di mana rakyat ataupun pelanggan benar-benar merasa lonjakan dalam pengalaman mereka semasa menerima perkhidmatan kerajaan. Di manakah anda bermula? Apakah kaedah ataupun metod-metod yang digunakan pakai dan siapakah tim-tim yang terlibat? Saya minta Datuk untuk mulakan dulu. Terima kasih Cik Hassan. Dimulakan dengan strategi intent. Perancangan strategi. Jadi kalau kita lihat perancangan strategi dalam konteks sektor awam Malaysia, perancangan strategi rancangan Malaysia ke-11, perancangan strategi rancangan Malaysia ke-12, tema berpaksikan rakyat tu masih relevan. Tapi ada lagi satu fokus, data driven. Jadi sebagai central agency mampu mengeluarkan pelan pendigitalan, strategi pendigitalan sektor awam sebagai sumber rujukan bagi agensi-agensi lain untuk menggarap pelan strategi mereka masing-masing juga, supaya sekata lah. Jadi kena bermula dengan satu pelan strategi yang holistik, terangkum dan relevan dari aspek very forward driven, very aligned, sangat-sangat terjajar dengan aspirasi kerajaan, aspirasi negara. Okay, that's high top. Ya, sekarang nak pergi kepada bagaimana kita nak mencapai. Setelah ada pelan strategi yang tinggi tu, yang kalau orang kata 30,000 kaki level, kita kena bawa dia ke bawah untuk pelaksanaan. Ya, saya dengar banyak daripada panel-panel lain dalam panel ini dan juga daripada sebelum ni, EA is the tool lah. So dalam konteks sektor awam, MyGov.EA atau Malaysian Government EA methodology tu is actually adalah satu kaedah, instrumen, wadah. In fact, sudah ada pun sistem repository di mampu. Ya. Apakah tujuannya? Sebenarnya untuk supaya semua warga sektor awam, sebagaimana saya katakan tadi, agensi kerajaan ni dia berada dalam satu enterprise, public sector enterprise, right? Dalam menggarap apakah enterprise architecture untuk public sector enterprise, itu mungkin tanggungjawab mampulah, ya, bersama dengan agensi-agensi dan kementerian-kementerian. Jadi kementerian-kementerian pula mungkin sebagai Kementerian KPKT, Kementerian Kesihatan, dia boleh derive, dia boleh ambil daripada common process yang dah di-define, yang cross agency. Common process contoh macam pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan, pengurusan pelanggan, mungkin ada persamaan. Jadi tak payah reinvent the wheel. Okay. So dari segi kebersamaan tu dah ada. Jadi sekarang saya nak ambil satu contoh, satu agensi bagaimana dia nak mencapai satu transformasi perkhidmatan pelanggan yang berpaksikan rakyat lah, ya, ataupun customer experience centric. Kita ambil satu, mungkin kita ambil Kementerian Kesihatan lah, atau tak payahlah nanti Dr. Arifin pula. Kita ambil Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Sebagaimana kita tahu, ya, dalam the live event, dalam rakyat ni dia bertemu dengan satu titik-titik pengalaman yang penting, yang signifikan. Ya, rakyat dilahirkan, when a citizen is born. Rakyat memulakan pendidikan secara formal, ya, walaupun dia dekat preschool atau kindergarten, pendidikan secara formal. Atau rakyat nak mencari pekerjaan, atau rakyat menerima musibah, itu semua tu. So perkhidmatan kerajaan kena anticipate titik-titik tersebut. Ya, jadi waktu kita ambil satu titik, iaitu rakyat memerlukan perkhidmatan, memerlukan
satu pendidikan formal, ya. Jadi ada dua parents, dua ibu bapa, dia nak mulakan anak dia dalam persekolahan preschool lah, persekolahan tadika, ya. Dia berumur dalam 4 tahun, 5 tahun, dia nak mula. Jadi Kementerian Pendidikan adalah agensi yang perlu respon kepada titik tersebut. Ya. Tapi Kementerian Pendidikan juga kalau nak memberikan satu perkhidmatan yang kata kepada pengalaman, dia kena connect dengan mungkin Kementerian Kesihatan, mungkin Kementerian Wanita dan Kebajikan, mungkin dengan PBT, mungkin dengan Majlis Agama ataupun NGOs. Jadi dan mungkin juga dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak swasta. Jadi saya bagi tadi beberapa entiti, tapi di dalam satu ekosistem bagi memenuhi satu titik pengalaman rakyat. Rakyat nak memulakan satu pengalaman untuk masuk ke sekolah tadika. Nampak macam simple, tetapi kita semua dah alami, kita kan parents dalam konteks Malaysia ni. Berapa banyak borang agensi kerajaan suruh kita isi setiap kali, setiap tahap, ya, nak masuk tadika sekali. No, nak buat vaccination baby lagi, ataupun dah isi borang. Lepas tu masuk sekolah, isi lagi borang, vaksinasi. Masuk kindergarten, tanya berapa pendapatan ibu bapa. Adakah ibu bapa ini dari golongan yang asnaf, ataupun adakah anak ini orang kelainan upaya. Jadi kan kita minta rakyat beritahu kita, instead of kita yang sebenarnya tahu maklumat tu. At one point or another, rakyat dah submit dah information tu, dah beri kepada kerajaan dah maklumat tersebut. Kenapa kita pada titik tersebut minta lagi kepada rakyat maklumat tu? Jadi apa yang saya nak katakan ialah, kita dah ada dah niat dia, rancangan strategik gitu. Tapi dalam kita mereka bina perkhidmatan tersebut, kita tak buat apa yang mungkin Cik Ziyad cakap tadi tu. Re-engineer the process. Look back at the peraturan-peraturan yang perlu dikaji semula, dasar-dasar yang perlu dikaji semula. Kadang-kadang peraturan dasar yang ada sekarang ni tidak adalah tahun 80-an, tahun 70-an, di mana tak ada teknologi yang kita boleh leverage. Tak ada teknologi yang kita boleh leverage, dalam bahasa Malaysia ni susah sikit lah. Yang kita boleh tuil, kita ambil untuk digunakan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak melihat kepada perkongsian data di antara agensi. Macam saya kata tadi, pada that moment, daripada kita tanya kepada bapa-bapa tu, adakah anak ini sah warga orang kurang upaya, why not sistem yang kita tawar tu connect terus dengan repository atau database di Kementerian Wanita atau Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menyimpan daftar orang kurang upaya. Ataupun then kita connect juga dengan kalau nak tahu anak ni parents dia masih married, masih berkahwin atau telah bercerai. Mungkin kita minta daripada parents, tapi kita validate, kita tentu sahkan, kita verifikasikan dengan Majlis Agama Islam, kita verifikasikan dengan JPN bagi orang yang bukan Islam. Jadi apa yang saya nak katakan, kerajaan berada dalam kedudukan yang lebih tinggi atau yang lebih berada di mana kita yang sebenarnya boleh capai data itu dan memudahkan rakyat. Mereka binakan satu perkhidmatan yang memudah dan menyenangkan rakyat. Okay? So jadi bagaimana nak buat ni? Saya rasa MyGov.EA dalam konteks kerajaan ataupun EA secara umumnya telah pun memberi kita satu tools, the business architecture. Kalau kita buat dalam perspektif business architecture, di situlah kita dapatkan penglibatan semua lapisan organisasi tersebut yang patut memberi input. Pertamanya, pengurusan tertinggi. Kalau pengurusan tertinggi cuma kata buat saja, tapi pengurusan tertinggi tidak memberi komitmen, tidak menegaskan iltizam untuk the end product, mestilah perkhidmatan yang mesra pengguna, mesra rakyat.
yang memudahkan tu. Kalau dia tak menetapkan itu sebagai satu tu, dan yang lain-lain pun tak dapat nak ikut. Jadi itu satu ketetapan. Dan business level macam Cik Muhammad Ziyad, Dr. Arifin, they are the master of their business. Orang ni mesti dilibatkan. Tidak juga, of course, yang membangunkan sistem itulah, sebab kita tengah cakap tentang digital solution. Jadi sistem developer of course kena masuk. Tapi selain daripada sistem developer, jangan lupa orang yang merancang strategi tadi tu. Ya, dalam agensi kerajaan ada kumpulan yang merancang strategi. Dia orang tu pun kena dipanggil sebab dia tu yang merancang atas 40,000 kaki tadi tu. Ya, dia kena tengok. Dapat kena tak? Yang kumpulan yang ketiga dalam konteks teknikal yang selalu dilupakan adalah yang menjaga infrastruktur ICT, yang menentukan the technical solution. Ini. Sebenarnya dia semua ni kena dilibatkan dalam bila membuat mereka bentuk business architecture, information architecture, the software architecture dan teknologi architecture. Libatkan semua. Of course, tahap penglibatan berbeza daripada dalam bila sudut pandangan yang berbeza lah. Okey, itu satu. Yang kedua, kaedah dia ialah untuk mendapatkan satu keperluan yang masyarakat adalah dengan membuat kajian keperluan yang macam-macam kita nak dapat empati tadi kan. Kita hendaklah mendapatkan spesifikasi keperluan pengguna yang lengkap dan tepat. Jadi bukan duduk dekat belakang komputer dan agak-agak lah ataupun bincang sama-sama sendiri dengan antara pegawai kerajaan, agak-agak ni rakyat kita kena macam ni. No, you go to lapangan, pergi ke lapangan. Berjumpa cikgu, berjumpa parents, berjumpa the community. Apa kalau kita design macam ni, what do you think? Dapatkan. And then bawa spesifikasi keperluan tersebut kepada tim yang saya sebut tadi tu. Tim yang dalam warga tu, everybody is on the same page. Apa yang perlu dihasilkan. Buatlah macam use case, macam use satu scenario kan. Dia tu, lepas tu bangunkan secara simple dulu. You know, ataupun kita panggil kalau dalam komersial dia panggil minimum viable product. You know, buat simple dulu. Ataupun beta version lah. Buat dulu and then try kat market, push it to the market. Try dengan sekumpulan pengguna dan dapatkan feedback mereka yang immediate. And then go back to the design agile. Yeah. Jadi is incremental improvement, is agile. Kalau kita gagal pun kita gagal cepat, kita boleh improve cepat-cepat. And then lepas tu barulah kita scale out, kita perluaskan. Yeah. Saya rasa kalau saya nak summarize apa yang saya cakap tadi tu, streamline process, look at the data sharing, not only within your organisation, dalam organisasi, luar organisasi juga, private ataupun kerajaan, dan juga beri penekanan kepada keperluan pengguna tu yang benar. Dan penglibatan semua dalam tu. Okay. Kalau nak tahu detail kena attend the EA lah, suppose kita masa singkat ni. Itu saja yang saya rasa saya dapat sharekan dalam ni. Kalau ada soalan nanti kita attend. Itu saja Cik Hassan. Terima kasih Datuk. Okey, sangat komprehensif, merujuk kepada live event of the citizen ataupun kita punya customer, dan juga treat the government as a connected government supaya kita boleh memberikan perkhidmatan yang seamless. Okey, kita beralih pula kepada Dr. Arifin. Bagaimana dari segi the medical industry ataupun di agensi doktor, you melaksanakan you punya realisasi transformasi pengalaman berbaktikan rakyat? Silakan. Okay. Terima kasih Cik Hassan. Satu perkara unik berkaitan dengan industri kesihatan ni, dia berada di bawah kawalan yang ketat. Dia ada undang-undang, dia ada peraturan, tapi yang paling penting sekali dia ada satu keistimewaan di mana dia ada konsep etika ataupun kita panggil kontrak sosial yang diberikan kepada pengamal perubatan dan juga hospital ataupun organisasi yang merawat pesakit ni, di mana
bila kita tengok secara menyeluruh, transformasi yang dilakukan bukan berpaksikan pada teknologi. Walaupun saya memang bersetuju dengan Datuk Suhazimah, perancangan dia perlu dilakukan dan faktor teknologi itu perlu dirancang dan seumpamanya, tetapi apabila dia bila tayar tu kena kepada jalan di mana kita nak merealisasikan dan menjadikan dia kenyataan, kita perlu tengok bukan saja daripada segi teknologi saja, tapi kita kena juga tengok kepada komponen lain. Dan beberapa komponen yang terlibat dalam pengoperasian itu ialah yang paling penting ialah orang ataupun kaki tangan yang menjadikan realiti perkhidmatan yang disebutkan oleh Datuk Suhazimah tadi tu. Dan bila kita tengok pada kaki tangan ni, dia ada beberapa komponen dia, iaitu yang secara mudahnya kita kata dia melihat pada kompetensi, apa ilmu yang dia ada, kemahiran yang dia ada, dan juga etika atau profesionalism yang dikemukakan. Ini adalah tempat di mana buku bertemu dengan ruas, di mana kaki tangan yang menyediakan perkhidmatan itu akan berjumpa dengan pesakit. Jadi disebabkan oleh kerana untuk melakukan transformasi di sektor kesihatan, kita ni unik juga di mana kita tak boleh berhentikan perkhidmatan dia. Contohnya kalau macam bank nak buat transformasi ataupun dia nak buat benda baru, dia tutup satu hari dan dia akan tukar semua benda. Tapi di hospital tidak, sebab pesakit tu sentiasa ada dan perkhidmatan hospital ni 24 jam. Jadi untuk melakukan transformasi, kita melakukan secara evolusi. Dan setiap evolusi itu dia ada peringkat-peringkat dia, di mana hasil akhirnya adalah transformasi secara keseluruhan pada perkhidmatan. Jadi dia nampak satu konteks yang macam berbeza dan bercanggah sebenarnya, tapi sebenarnya dia berlaku seiring, di mana kalau kita tengok daripada segi enterprise architecture ataupun architecture enterprise, dia ada apa yang dipanggil tahap-tahap transisi atau transitional stages yang kita buat untuk kita mencapai hasil akhir yang kita dambakan tu. Jadi maksud saya ialah apabila kita nak lakukan perubahan, dia tak boleh dilakukan secara sembrono. Dia mesti dilakukan secara terancang seperti mana yang telah disebutkan oleh Datuk Suhazimah tadi. Kita ada perancangan strategik dan seumpamanya. Dan perancangan ni, akar dia ataupun asas ataupun tiang seri kepada perancangan itu ialah EA, di mana dia memberikan visualisasi. Kita boleh nampak hasil dia, cara dia, metodologi dia, kaedah dia, apa hasil dia, apa artifak dia dan seumpamanya. Dan ini dia menggarap dan merangkumi semua. Dan bila kita tengok, ini yang kita panggil sebagai view tu, ataupun pandangan khusus yang berkaitan dengan apa yang nak dilakukan. So saya nak bagi satu contoh untuk hospital. Kita nak buat apa yang kita lakukan ialah melakukan perubahan berpaksikan pesakit. Tapi kalau kita tengok di hospital, salah satu daripada perkara yang kita tekankan ialah bila ada sakit, ada intervensi perubatan, dan intervensi perubatan itu dilakukan secara fizikal. Apa yang tertingkat di sini ialah keperluan spiritual kepada pesakit tu, di mana kebergantungan pesakit tu untuk mendapatkan pertolongan. Sebab doktor dia boleh buang tumor, dia boleh bagi ubat dan seumpamanya, tapi pesakit memerlukan lebih daripada itu. Daripada segi konteks personal ataupun rawatan yang diberikan secara perseorangan dan juga hubungan tu yang penting. Jadi salah satu daripada perkara yang saya lakukan ialah pemantauan syariah, di mana kita lakukan memenuhi keperluan spiritual pesakit tu, di mana ini tidak dilakukan sebelum pada ni. Dan juga di dalam apa yang kita buat, bukan sahaja kita kata sebagai amalan, tetapi dia dilakukan dalam bentuk proses kerja. Dan di dalam proses kerja itu terdapat titik kawalan pemantauan syariah, titik kawalan pemantauan syariah, di mana apabila seseorang tu hendak menjalani pembedahan, dia kembali kepada fitrah. Usaha dilakukan, tawakal diutamakan, dan juga ada komponen doa. Jadi apa yang berlaku, saya nak share satu cerita ni di Dewan Bedah. Sebelum masuk pembedahan, ada beberapa orang pesakit, ada orang Islam, ada orang bukan Islam, dan apabila ustaz tu datang baca doa kepada orang Islam,
orang bukan Islam tanya, kenapa baca doa untuk dia? Saya pun nak buat operation juga, berdoalah untuk saya. Jadi apa yang berlaku sekarang ni ialah kita lakukan doa kepada semua orang. Sebabnya prinsip universal untuk memenuhi spiritual, untuk kembali kepada fitrah tu ialah keperluan untuk kembali kepada yang esa. Dan nama tu tidak penting, tapi keperluan pesakit secara spiritual perlu ada dorongan. Jadi ini yang saya lihat, dia tidak, pada mulanya bila kami lakukan perancangan ni kita nampak macam mesti ada rintangan daripada orang bukan Islam kerana ini untuk mengislamkan, tapi sebenarnya tidak. Penerimaan tu berlaku disebabkan dia tengok ia memenuhi keperluan, dan keperluan tu boleh dipenuhi sekiranya kaki tangan tu adalah kaki tangan yang apa orang kata tu competent, mempunyai kemahiran, mempunyai empathy seperti mana yang disebut oleh Dr. Suhazimah. Jadi fasa seterusnya sekarang ni, sekarang kita tengok pada kepatuhan syariah. Apa yang kita akan bergerak seterusnya adalah prinsip universal, pemenuhan spiritual need kepada golongan, bukan saja pada golongan Islam tetapi pada golongan bukan Islam. Di mana kita ada Council of Multi-Faith, sekarang ni kita ada penasihat syariah, kita lihat pada satu majlis di mana semua wakil-wakil agama tu duduk semeja untuk berbincang. Dan ini saya kata tidak boleh berlaku sebelum pada ni, kerana tidak ada perbincangan dan kita tidak dapat secara keseluruhan, secara syumul keperluan yang diperlukan. Jadi itu yang saya boleh share, dan saya serahkan balik pada Cik Hassan. Terima kasih, sungguh menakjubkan, luar biasa sekali. Patuh syariah compliance dalam proses kerja. So of course mind blowing, betul. Terus antara perkara yang penting adalah change management yang perlu melibatkan semua pihak, dan juga I think is creating a wow factor. Okay, bagaimana kita nak create wow factor. Okay, kita ada masa dalam 5 minit lagi. Okay, Cik Ziad, mungkin boleh share tentang bagaimana anda melakukannya di KPKT, dan saya tertarik dengan nama bahagian anda yang dulu dia nama lain, sekarang jadi lain. Actually what happened dalam this process of merealisasikan your transformation ni? Okay, first of all, untuk buat apa-apa transformasi, dia kena ada management will. Itu paling penting. Kalau tak ada management will, top management untuk gerakkan, memang susah kita nak gerak. Itu yang sebab dia punya head dia kena pergi. So ini sama lah apa yang berlaku di KPKT. Kita kita beruntung lah dapat dulunya mantan KSU Datuk Muhammad Mentek, dia IT savvy lah boleh kata. So dia nampak macam mana EA ni dapat bagi profit, satu bagi satu keuntungan ataupun satu kebaikan kepada KPKT lah. Dan dia turun kepada KSU yang sekarang ni, Datuk Zainal, dia ada kesinambungan tu, dia gerakkan. Dia nampak benda tu, dia boleh take leverage of EA ni untuk semua jabatan yang di bawah KPKT. So tambah pula dengan dulu kita dengan YB Menteri. YB Menteri punya brainchild sebenarnya untuk dia jenamakan nama bahagian pemberi pinjam wang dan pajak gadai ni kepada bahagian kawalan kredit komuniti. Ni that's why I said management will tu sangat penting. Sebab dia yang dia punya aspirasi dan brainchild daripada YB Menteri sendirilah. Dia nampak bahawa BPWG ni, bahagian pemberi pinjam wang dan pajak gadai ni, sangat connotation dia tak berapa terkena. Sebab dia nampak dia sangat berkait rapat dengan Alung. Orang tengok bahagian pemberi pinjam wang, ini Alung ni. Ni Alung Malaysian. Even sekarang ni kita ada challenge tu lah. Kebaikannya macam public still associate pemberi pinjam wang Malaysia ni dengan Alung. This is kita satu benda yang kita cuba kikiskan tanggapan tu, kita cuba betulkan konotasi yang negatif inilah. Kita nak pastikan bahawa yang orang awam ni bila dia meminjam dengan syarikat pemberi pinjam wang Malaysia sekarang ni nama Credit Community, dia merupakan satu alternatif lah kepada institusi bank. Dia bukan lagi orang kata satu, kita nak bagi orang tahu orang awam ni, dia bukan satu orang kata pilihan terakhir bila dia nak buat kredit, bila dia nak dapatkan fasiliti kredit daripada pihak kerajaan ni, dia ada satu channel yang lain, di mana government regulate well this industry, so you don't have to worry, tak payah risau.
tak payah risau pergi ke apa syarikat kredit komuniti untuk meminjam wang. Tak apa. That's why dia hence ada perubahan dari segi penjenamaan semula. So bila penjenamaan semula tu dia walaupun dia masih lagi baru, infant, tapi itulah ada, dan then industri mula bantu kita, dan usaha-usaha yang ada untuk promosi dan sebagainya kita dah mula gerakkan. Cuba sampaikan, dan kita alhamdulillah lah adalah kita nampak ada perkembangan dia, tapi bagi saya masih lagi tidak menyeluruh lah. Ada lagi masih lagi ada kaitan kita dengan loan shark. Itu yang kita tak nak lah. Sebab kita nak kikiskan, kita nak keluarkan kita daripada bayang-bayang alung loan shark ni. Sebab nanti kita nampak macam government ni yang melindungi loan shark, itu yang kita takutkan. Ataupun orang awam dia kata berurusan dengan syarikat kredit komuniti ni seolah berurusan dengan loan shark. Itu yang kita tak nak. Kita nak ubahkan persepsi tu, kita nak bagi satu the brand, the fresh new look kepada industri ni melalui perkara tersebut. I admit that perkara ni dia implementation of EA masih lagi baru di KPKT, masih lagi infant lah bagi saya lah. Sebab kita baru implement mula daripada 2016-2017 sehingga ni sekarang baru 5 atau 6 tahun. Kita hanya dapat lihat ada beberapa impact dari EA ni, hanya beberapa business process itu. Tapi tak apa. Macam mana Datuk Dr. Suhaizimah cakap tadi, kita perlu buat niche dulu. Kita perlu fokus pada satu perkara dan dia akan kembang. Dan alhamdulillah dah mungkin berkembanglah di KPKT. KPKT terima kasihlah pihak mampu sebab memilih KPKT sebagai pioneer kepada EA, dan kita dapat melakukan beberapa perubahan. InsyaAllah masa akan datang lagi ada banyak lagi proses-proses yang core business untuk KPKT, terutama segi perumahan, dari segi kebajikan rakyat, ada segi kesejahteraan bandar untuk rakyat di bandar. Kita akan dapat transformkan, kita dapat terjemahkan nilai-nilai EA ni dan terus direct kepada pihak orang awam. Terima kasih. Terima kasih. Sangat special bermakna this EA ni dia bukan saja profit oriented punya benefit. Image, perception rakyat dan sebagainya juga dapat membantu dalam kes KPKT di sini. Okey, I think kita cuba lihat pada soalan yang diajukan oleh peserta kita. Okey, ada satu soalan daripada Pak Agus Pak Agus Setiania. Okey, bagaimana strategi untuk menghadapi era society 5.0? Ni soalan future ni. Okey, siapa yang nak try to answer? Bagaimana strategi untuk menghadapi era society 5.0? Ikut Mira lah saya jawab dulu. Okey, Datuk. Itu mungkin, terima kasih Pak Agus. Saya cuba sebab Society 5.0 juga adalah salah satu akronim yang similar kepada IR 4.0 dan kan. Tapi Society 5.0 ni memberi penekanan kepada economic advancement dibalancekan dengan resolution of social problem in a realm ataupun dalam satu persekitaran cyberspace interact dengan physical space. So macam kita nak balance kan, apakah strategi ke arah 5.0 tersebut. Sebagaimana kita semua tahu, enterprise architecture methodology adalah satu kaedah untuk membuat perancangan strategik ataupun juga selain daripada digunakan untuk di dalam peringkat pembangunan dan pelaksanaan dalam sesuatu organisasi dalam satu enterprise. Tapi kalau soalan ni, adakah soalan ni dalam perspektif negara atau perspektif organisasi? Kalau negara, mungkin agensi peneraju yang nak menggarap strategi Society 5.0 ni boleh menggunakan the methodology of EA sebagai satu kaedah komunikasi, kaedah the thinking technique tools and the strategic planning tools lah. So boleh digunakan kerana dia boleh lihat dua perkara penting, iaitu
apakah the overall process atau who are the motivators, apakah motif kita, apakah the end value yang kita nak dapat, and siapakah the important players, and bagaimanakah semua entiti-entiti ini kena saling berhubung, saling interconnect, ya. Itu daripada sudut pandangan business tadi. Tapi yang lagi satu, of course daripada segi information, ya. So saya rasa kalau nak jawab bagaimana nak mendapi, mungkin kita boleh guna EA lah, dengan juga beberapa lain thinking teknik lain jugalah, yang macam scenario planning ke, yang ada di luar sana, ya. Jadi yang pentingnya, whatever your aim, semada untuk mencapai Society 5.0 atau mengambil kesempatan daripada Internet IR 4.0 revolution, semuanya memerlukan the stakeholder together with the implementer, developer and semua players di dalam ekosistem, baik daripada sektor awam, sektor swasta, dari NGO, untuk bersama-sama. And saya nampak EA adalah satu tools yang boleh bawa semua orang kepada sudut pandang, on the same page, if I can use that word lah. Dalam satu, kita boleh macam tadi Dr. Arifin cakap, semua orang nampak sudut pandangan yang sama, walaupun dia daripada kepentingan yang berlainan, dia nampak the big pictures. You know, without the big picture susah nak define the vertical ataupun yang lebih detail. Saya rasa itulah, kalau if I maybe boleh answer on my part. Okay, thank you Datuk. Okay, anybody else nak tokoh tambah? Kalau tidak, kita boleh just wrap up. Okay, I think Society 5.0, kalau IR 4.0 everything going digital, Society 5.0 is coming back to the human touch. Okay, so penglibatan dengan community sangat penting. So you gunakan EA ni to map and jadikan model of the community sebagai satu sebahagian daripada ekosistem, so that community sama-sama melaksanakan penyampaian perkhidmatan. Okey, sebagai pengakhiran, maybe satu atau dua ayat pesanan terakhir daripada pihak panel. Mungkin saya bermula dengan Cik Ziad, pesanan terakhir, satu dua ayat, ringkas saja. Baik, semoga government perkhidmatan awam akan terus maju melalui adaptasi framework EA melalui OneGov EA. Terima kasih. Alright, terima kasih. Datuk, any pesanan terakhir? Pesanan terakhir, alhamdulillah, sebagai pesanan terakhir saya nak mengucapkan terima kasihlah juga kepada Aisyah kerana memberi peluang untuk saya berkongsi pandangan ini, dan juga sukalah dapat berjumpa dengan teman lama Dr. Arifin, dengan teman baru Muhammad Ziad semua. Satu saja pesanan, kita sedar memang sangat besar cabaran untuk membuat transformasi digital. Memang sangat besar cabaran untuk memenuhi kehendak rakyat yang berlapisan ini, yang berbagai kerana, dan melihat public sector sebagai satu enterprise. Kalau perkara itu susah, sudah ada alat, sudah ada tools, ya. So insyaAllah sekiranya MyGov EA dimanfaatkan oleh semua lapisan warga organisasi. Sebagaimana Cik Muhammad Ziad kata, kalau manajemen tak endorse, tak jalan. Ya, tak cukup dengan kata nak buat. Dia kena committed dan follow up and follow through. The development dan hasilnya memang menepati the goal lah, matlamat tadi tu. Ya, matlamat kita dapat perkhidmatan kerajaan ni, matlamatnya adalah mensejahterakan rakyat, menjamin, memudah cara kesejahteraan rakyat. You know? Itulah. Dan melalui apa? Wadah yang kita ada sekarang adalah digital platform and all the technology. Jadi panjang pula dia punya last word tu, tapi itulah ada tools dia sebenarnya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. And finally Dr. Arifin.
Terima kasih Cik Hassan. Bagi saya pesanan terakhir dia ialah kita patut tengok peranan EA ni sebagai asas ataupun tiang seri, dan arkitek tu dia mesti berfungsi sebagai pemudah cara dan juga pemboleh daya keduanya. Jadi kita untuk membolehkan berlakunya transformasi ni, dan transformasi tu dilakukan secara evolusi dan dia mestilah berpaksikan kepada untuk memenuhi keperluan rakyat tu sendiri, tak kira daripada segi pelbagai bangsa dan berbagai keperluan, kerana pada akhirnya kerajaan ini adalah satu enterprise yang memberikan perkhidmatan untuk memudahkan rakyat. Ya, itu adalah fungsi utama dia. Ya, itu saja daripada saya. Terima kasih dah. Cik Hassan. Okey, terima kasih dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel kita, Dato' Dr. Suhazimah, Cik Muhammad Ziyad dan juga Dr. Arifin, dan saya harap semua dapat manfaatkan daripada panel session ni dan jangan takut ya untuk mulakan perjalanan anda dalam EA agar kita dapat sama-sama memberikan satu penyampaian perkhidmatan yang sangat mengagumkan, surprisekan ataupun create a wow factor kepada rakyat kita. Okey, dengan itu saya serahkan balik kepada Syafiq untuk kita tamatkan sesi ini.